Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah hari ini hari Isnin 21 hari bulan Oktober 2024. Sekejap je kita dah masuk bulan Oktober. Rasa macam Januari baru je bermula. Jadi pada malam ini kita bersiaran secara langsung yang dipancarkan dari Aras 14 Menara Dato' On, dari laman page Hello Malaysia dan juga UMNO Online. Dan hari ini kita mengadakan sidang kedua podcast Majlis Ulama UMNO Malaysia. Alhamdulillah kita cuba menyemarakkan budaya ilmu di kalangan ahli-ahli UMNO dan juga berkongsi sedikit maklumat dengan rakan-rakan netizen tentang perjalanan yang berlaku dan kita kupas dari sudut perspektif Islam. Dan pada malam ini kita bersama dengan Timbalan Pengerusi Majlis Ulama UMNO Malaysia, Datuk Wira Dr. Khairuddin At-Takiri ataupun Datuk Wira Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali. Apa khabar, Dok? Alhamdulillah, sihat. Selamat datang ke podcast ini, sesi yang kedua. Podcast kita bersama dengan Majlis Ulama UMNO. Baik, yang perkara pertama yang kita nak bincang ni, Tok, berdasarkan tajuk kita ni, pemerkasaan Islam di bawah kerajaan Madani ni. Apa yang berlaku, banyak salah faham, bukan saja di bawah kerajaan Madani tetapi juga berlaku di bawah kerajaan Barisan Nasional sebelum ini, di mana dipimpin oleh UMNO. Kita dilabel dengan pelbagai-bagai label yang kasar hanya kerana tidak mempakejkan Islam itu dalam apa juga yang kita buat. Sedangkan itulah Islam dari segi pentadbirannya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai permulaan kita minta Datuk untuk berkongsi dengan netizen. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Dr. Azizan yang sudi menjemput saya pada malam ini untuk bersama dalam tajuk yang sebenarnya saya yakin tajuk ini tajuk yang menarik untuk dibincang oleh masyarakat Islam di Malaysia. Dan kalau kita balik pada persoalan yang ditimbulkan tadi, kenapa apa sahaja yang dibuat oleh kerajaan, Imam Barisan Nasional, Imam hari ini Perpaduan, selalunya dilihat pada perspektif yang negatif oleh pembangkang. Dan selalunya orang lebih minat untuk mendengar pandangan pembangkang. Sebenarnya ini balik pada realiti politik. Di dunia mana sekalipun, pembangkang selalunya diminati oleh orang yang ingin mencari alternatif. Dan keadaannya dalam ilmu sosiologi pun atau psikologi sekalipun, kalau benda itu putih tiba-tiba terlihat satu titik hitam, yang orang nampak titik hitam itulah. Jadi yang tu yang dibuat oleh pembangkang, dia tonjolkan beberapa titik hitam, hingga akhirnya orang melihat titik hitam itu, hingga orang lupa titik putih yang sangat banyak. Kalau kita contoh isu lah, berbangkit isu apa? Berbangkit isu berkaitan dengan hari ni orang bincang isu anjing 2-3 hari ni. Anjing itu yang diangkat. Sebenarnya isu terlalu banyak, tapi sebab itu yang diangkat, semua orang mata akan melihat. Tetapi melihat itu mungkin sekejap saja, mungkin seminggu, 2 minggu dia padam. Jadi itu saya bercakap dari sudut psikologi dia. Selalunya pembangkang dia akan angkat. Saya bercakap ini kerana saya jadi pembangkang dulu. Lama membangkang menerusi PAS, dah hari ini semua kerajaan. Jadi kita boleh melihat dua cara fikir yang berbeza. Cara fikir pembangkang, dia mencari titik untuk di-highlight. Sebab apa? Sebab pembangkang kerja bangkang, dia tidak bekerja, dia hanya membangkang. Kerajaan dia sibuk bekerja. Ada beza antara seorang tukang yang buat rumah, yang sibuk untuk membuat rumah yang cantik, indah, dengan seorang yang hanya melihat dan mengkritik. Ini tiangnya tak kena, ini pakunya tak kena, ini catnya tak pun cantik. Maka yang itulah orang katanya, apa cerita? Itu yang akan di-highlightkan. Jadi, apapun kita tidak boleh bergantung pada persepsi orang. Kerana Islam ini, laisal islamu bitamanni, wala bitahalli. Islam bukan hanya angan-angan, bukan juga hiasan. Walakin, tapi Islam itu kata Nabi, ma waqara fil qalbi, apa yang tertanam, yang terpacak dalam hati manusia, wasaddaqul amal, dan dibuktikan, disahkan oleh
perlakuan. Artinya perlakuan. Iman di hati orang tak nampak, terpancar pada perlakuan. Perlakuan itu nilaiannya kita. Jadi ada orang dia akan menilai pada hiasannya. Kalau kita bincang, contohlah kita ambil isu yang berlaku hangat sehari dua ini, isu GISB. Mata-mata yang ramai melihat pada pakaiannya. Maka itu yang dijual pakaiannya, penampilannya. Tapi Islam tidak ukur hanya pada pakaian. Walaupun pakaian sebahagian daripada Islam. Tapi bukan hanya pakaian, tapi apa yang akidahnya dan perlakuannya. Sebagai kerajaan, tentulah banyak yang dia boleh buat untuk Islam. Kalau nak kita bilang, tak cukup buku untuk kita tulis sebenarnya. Bila saya bersama kerajaan hari ini, dulu bersama kerajaan bersama antara Perikatan Nasional, PAS dengan UMNO. Kemudian saya bersama dengan UMNO sama dengan Pakatan Harapan. Detik-detik masa yang perubahan ini dan pengalaman ini mengajar banyak perkara sebenarnya. Mula kita mengkaji balik apa yang kerajaan telah laksanakan. Islam yang panjang daripada awal sebelum merdeka hingga masuk merdeka sampai ke hari ini. Saya contohkan mudah saja. Saya sendiri, kalau kita nak lihat dari sudut nikmat, saya sendiri. Saya hari ini hasil produk apa saya ni? Saya yang asal keluarga UMNO, masuk PAS pada usia 16 tahun, kemudian masuk ke sekolah Zainal Abidin dengan beasiswa kerajaan negeri, sekolah yang kerajaan negeri uruskan, kemudian ke Jordan dengan beasiswa Kementerian Pendidikan Malaysia yang kerajaan uruskan, kemudian menjadi lepas mengaji balik ke Malaysia menjadi pensyarah universiti di UKM, di UAE, kemudian UKM. Dan ini saya di sini. Saya ni produk apa sebenarnya? Produk siapa dan produk apa? Saya produk sistem yang dibawa oleh kerajaan. Cuma saya berkhidmat menerusi PAS. Tapi produk ni di mana? Produk yang kerajaan bina. Sekolah yang kerajaan bina, universiti yang kerajaan berikan beasiswa dan susun atur sebagai beasiswanya, balik bertugas dengan kerajaan, dengan UIA, dengan UKM. Ini adalah hasil produk kerajaan. Dan saya diberi peluang lama untuk berada di TV ketika walaupun jadi pembangkang, tapi oleh kerana saya bertitle akademik, boleh keluar TV, keluar program di RTM, keluar di IKIM, keluar di TV Hijrah kemudiannya. Dan saya menyampaikan Islam ikut apa yang saya faham. Saya adalah hasil produk kerajaan sebenarnya. Jadi ini yang kita nak ajak rakyat untuk melihat. Islam ini kita kena teliti pada pertama sekali apa dasar-dasar Islam yang dibawa. Kalau kita nak tengok kerangka Islam mudah saja. Islam ni 3. Akidah, syariat, akhlak. Apa akidah yang dibawa? Apa syariat yang dibawa? Apa akhlak yang dibawa? Kalau syariat pula, ada syariat ibadat, ada syariat munakahat, ada syariat muamalat, ada syariat jenayah. 4 rubuk kalau kita belajar ilmu fiqh, ada 4 rubuk. Yang bincanglah tentang syariat melibatkan ibadat. Ibadat apa dia? Mula syahadah, kemudian solat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Tidakkah ini siapa yang menjuarai semua ini? Malaysia lah sebagai negara Islam contoh, hingga dihormati oleh dunia luar pada ibadat solat menerusi syiar masjid yang disusun dan diatur oleh negara dengan peruntukan negara untuk rakyat menjadi seorang Muslim yang baik. Kita pergi pada syariat melibatkan puasa, disusun peraturannya, melibatkan zakat dengan ada sistem kutipan dan agar zakat yang kita perkenalkan. Ada sistem haji pula yang kita diiktiraf oleh dunia sebagai negara Islam terbaik pada pengurusan hajinya. Ini baru kita ambil dari sudut ibadat. Yang ni tak diangkat oleh kita. Tetapi kalau pembangkang yang diangkat apa dia? Yang diangkat hanya isu kenapa tak buat hudud. Kenapa tak buat undang-undang jenayah Islam berkaitan hudud? Dia tak bincang bab takzir yang dibuat, dia tak bincang bab kisos yang dibuat. Dia bincang bab hudud yang tak mampu dilaksanakan, bukan hanya oleh negara kita Malaysia, bahkan juga oleh dunia Islam pada hari ini, melainkan 2-3 negara saja. Jadi balik pada apa saya sebut tadi, pembangkang dia ambil satu juzuk dan dia angkat. Tapi kerajaan dengan kesibukan dia menguruskan negara dan kerajaan, dia melakukan sangat banyak di Islam. Dan di sini kerja kita untuk bawa rakyat menilai tidakkah nikmat kita sebagai rakyat Malaysia menjadi rakyat sebuah negara yang sebenar-benar negara Islam, dan Islam itu diperkasakan, dikembangkan, bukan ditegakkan, ditegak, dikembangkan dan diperkasakan dan semasa sampai ke titik ini. Baik, ini terima kasih Ustaz dalam pencerahan yang
yang jelas. Tetapi apa pun yang kita bincangkan hari ini dari segi persepsi masyarakat, walaupun dalam perlembagaan persekutuan itu Islam itu telah diletakkan di tempatnya yang khusus. Di dalam perlembagaan UMNO, Islam juga telah dimasukkan dalam perkara 3. Tetapi anehnya masyarakat masih tidak boleh menerima bahawa Islam itu adalah agama kepada persekutuan. Dan UMNO itu ialah parti yang menjunjung, yang mengelak dan melaksanakan kesemua tuntutan-tuntutan Islam. Dalam keadaan yang sedemikian, what went wrong? Di manakah silap? Okey, silapnya ialah pada penjelasan dan penerangan. Contoh, UMNO yang telah meminda perlembagaan dia. Sejauh mana maklumat bahawa UMNO telah pindah perlembagaan, kemudian meletakkan pada mukaddimah perlembagaannya UMNO parti politik yang memperjuangkan cita-cita Islam. Islam dulu tu. Kenapa tak dia highlight dan dijual pada ahli-ahli UMNO? Kan mungkin ahli UMNO sibuk dengan politik yang telah mereka lalui dan jalani sebelum itu hingga terlupa untuk mengangkat suatu pembaharuan yang dibuat. Itu pembaharuan, tetapi balik pada asal dulu perlembagaan UMNO menyebut bahawa dalam 3.1 asas dan tujuan UMNO menegak, mengembang, mempertahankan Islam. Ini termaktub dalam perlembagaan UMNO. Yang ni tak dijual. Saya dulu ahli PAS, saya tak baca perlembagaan UMNO, saya hanya baca perlembagaan PAS. Bila saya baca perlembagaan UMNO, bila saya diajak, ditawarkan untuk bersama dengan UMNO, yang pertama saya minta perlembagaan, baru saya baca perlembagaan. Bila baca perlembagaan, tengok rupanya telah termaktub dalam perlembagaan UMNO 3.1. So apa masalah untuk saya bersama dengan UMNO untuk meneruskan perjuangan UMNO yang meletakkan nombor 3.1 asas dan tujuan UMNO ialah menegak Islam, mengembang Islam, mempertahankan Islam. Itu yang diajar oleh Islam. Jadi benda ni tak dijelaskan kepada imam, mungkin ahli tak sedar pada apa yang berlaku dalam perlembagaan UMNO. Bila saya turun padang berceramah dalam kelompok UMNO, saya tanya, baca ke tidak perlembagaan? Ramai yang kabur. Mereka terlupa nak baca. Mungkin masa dekat-dekat nak berlaku pau, baru mereka bawa muka baca pun tidak, hanya bawa saja. Ini kita kena ajak. Satu. Yang kedua, kalau dari sudut Islam tu pula, sebenarnya isu pencerahan. Islam agama persekutuan. Ramai yang masih faham Islam agama rasmi. Rakyat jelata faham. Kerja kita memberi penjelasan yang sebenar, merasakan izzah bahawa Malaysia negara Islam bila diletak dalam perlembagaan persekutuan dalam artikel 3. Artikel 3 berarti artikel yang paling tinggi lah. Yang artikel pertama tentang nama-nama dihuraikan. Yang 3, apa dia agama bagi persekutuan ini? Islam agama persekutuan, bukan agama rasmi persekutuan. Kalau agama rasmi artinya untuk seremoni saja, untuk perayaan saja, untuk upacara saja. Tapi Islam agama berarti persekutuan ada agamanya. Kalau kita Muslim, agama kita Islam, kita Muslim. Kalau negara itu agama Islam, maka dia Muslim, negara Muslim, negara Islam. Tapi ini perkara yang tak kita highlight. Adapun kelemahan yang berlaku pada individu atau pada negara tidak mencacatkan status sebagai Islam. Saya Muslim, maka saya buat dosa. Hari ini buat dosa, besok minta ampun, buat dosa pula, minta ampun pula. Besok iman saya naik, saya buat amal yang banyak. Lusa iman turun, saya buat dosa yang banyak. Kemudian lepas tu iman naik, buat amal yang... Itu manusia, individu. Kerajaan pun sama. Kerajaan dia Muslim, dia kerajaan Islam, dia negara Islam. Pada praktik amalannya, ada ketika imannya naik, banyak amalan dia buat. Imannya turun, ada benda kesilapan dia buat. Kesilapan itu tidak mencacatkan status Islam dia. Ini kita kena bagi pencerahan. Kalau dulu dalam PAS, sebagai contoh, kita diajar bahawa Malaysia bukan negara Islam. Tapi tak sebutlah Malaysia negara kafir, tak berani sebut yang tu, perang lah kan. Tapi dia guna ayat berlapik, Malaysia negara orang Islam. Dia tak nak pergi Malaysia negara Islam tu. Hanya negara orang Islam. Sedangkan Malaysia negara Islam. Dan itu kalau kita beri pencerahan lagi ialah termaktubnya Islam sebagai agama persekutuan itu bukan datang kosong. Dia datang dari sejarah.
Negara kita ada sejarah dia. Sejarah kita bukan bermula semalam sebelum merdeka. Sejarah kita panjang, daripada kerajaan Islam Melaka, jatuh kerajaan Islam Melaka, bangkit kerajaan Islam Johor, dibina kerajaan Islam yang di Perak, dibina kerajaan Islam lebih awal lagi di di Kedah, kerajaan Islam di Kelantan, kerajaan Islam di Terengganu, kerajaan Islam di Pahang. Sejarah Islam yang panjang ini yang ratusan tahun. Kita kata kerajaan Kelantan 1100, kerajaan Kedah tahun 1000, kerajaan Melaka 1400, kerajaan Perak 1500. Kita sebutlah semua angka-angka itu, tetapi 1500 sampai ke zaman kita bina persekutuan, tempoh masanya ialah 1000, tempoh masanya ialah beratus tahun, 400 tahun paling-paling kurang. Itu sejarah kita. Dan semua negeri-negeri Melayu Sembilan ini adalah negeri Islam. Ditambah dalam perlembagaan dia, imam perlembagaan Kedah ke, imam perlembagaan Perlis ke, imam perlembagaan Selangor ke, Perak ke, Johor ke, Pahang ke, Terengganu ke, Kelantan, termaktub Islam agama negeri. Maka bila dibuat persekutuan gabung, dibawa acuan yang sama pergi ke peringkat persekutuan Malaysia Negara Islam. Ini yang kita kena cakap hari ini. Malangnya sebab yang bercakap mungkin tak ramai, atau mungkin bercakap bukan sebagai orang politik, bercakap sebagai orang akademik, yang mungkin orang, bila orang kena bercakap hanya orang akademik yang dengar. Tapi orang politik bercakap, semua orang dengar. Imam dia kerajaan, imam dia membangkang. Maka suara politik, orang politik macam kita lah, saya orang politik, saya kena bercakap tajuk ini. Di situlah peranan Majlis Ulama UMNO. Majlis Ulama UMNO ditubuhkan untuk menjelaskan bahawa parti ini bawa Islam, bahawa negara ini adalah negara Islam, bahawa negara ini dipacu bermula sebelum merdeka sampai hari ini dengan Islam. Termasuk ada kerajaan baru namanya Kerajaan Perpaduan yang UMNO bersamanya membina Islam, tidak pernah henti. Ini yang kita kena masukkan dan kita kena cakap. Hatta kalau kita kata ustaz-ustaz yang bercakap mempertikaikan Malaysia, dia sendiri menjadi ustaz tu hasil pendidikan mana tu? Hasil sistem mana tu? Dia kata, oh saya dulu sekolah parti. Ya, kamu sekolah parti, sekolah PAS. Orang lain lagi? Yang kawan-kamu lagi? Yang ramai lagi? Yang hari ini menjadi guru Jacob. Kamu dulu sekolah mana dulu? Menengah mana? Ambil SPM mana? Kamu ambil syahadah mana? Syahadah star mana kamu ambil? Hingga melayakkan pergi ke Mesir sebagai contoh. Ini sistem. Kita kena cakap tajuk ini. Jadi kalau ditanya kepada saya, kenapa jadi apa yang jadi? Sebab penerangan dan penjelasan. Maka kerja kita ialah bercakap. Saya tak berhenti bercakap. Bermula saya masuk UMNO 2 tahun yang lalu, dan saya tengok perlembagaan, saya kaji sejarah, tanpa malu saya bercakap. Mungkin orang kata Dr. Khairudin ni lebih UMNO dari UMNO. Ya, betul. Kerana saya kena bercakap apa yang saya yakin. Apa yang ada pada UMNO yang orang tak ada, saya kena highlight kan. Dan saya ada tanggungjawab sebagai timbalan pengurusi Majlis Ulama UMNO bahawa Islam yang kita perjuangkan itu adalah perjuangan kita. Di malam ni pun kita buat podcast untuk tujuan penerangan ini, dan kita tidak akan berhenti untuk bercakap tajuk ini hingga rakyat melihat, diberi pencerahan. Yang kabur kita cerahkan. Baik, dalam banyaknya usaha pemerkasaan Islam yang telah dijalankan dalam kerajaan, even dalam kerajaan Madani hari ini, tetapi rakyat diajak dan rakyat dibisikkan bahawa ini bukan Islam. Yang Islam hanya ada dalam satu organisasi kami yang menggunakan Islam di situ, yang lain bukan. Dan ini sangat merasuk pemikiran segelintir rakyat Malaysia yang menafikan selain daripada kami ini, yang lain itu bukan. Dan ini menjadi satu perkara yang menjadi barah dalam masyarakat, sehingga kan pecah belah berlaku, tidak ada kesatuan. Kesatuan tu kalau dengan kami je. Kalau bukan dengan kami, itu bukan kesatuan. Komen Ustaz. Ya, sebenarnya kita kena betulkan pemikiran yang salah tentang konsep kumpulan-kumpulan Islam ini yang dinamakan dari sudut bahasa Arab sebagai jamaah. Jamaah yang ada ini, bahasa Melayunya kelompok lah. Dia adalah kelompok dalam Islam. Tetapi dalam PAS diberi faham, inilah dia kelompok sebenar-benar Islam yang Nabi sebut dalam hadis. Yang Nabi kata, tarzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Pertama, ini adalah suatu salah tafsir terhadap hadis. Saya, walaupun saya orang PAS, saya dah tegur paling lama. Ketika saya mengaji lagi. Dulu saya kat Jordan, saya juga terlibat
di peringkat kepimpinan. Antara yang saya tegur ialah salah faham dalam mentafsirkan hadis berkaitan makna jamaah. Yang saya faham berdasarkan apa yang saya baca, apa yang disebut oleh para alim ulama, saya kumpul semua kitab-kitab semasa dan lama berkaitan makna jamaah. Maka saya menegaskan salah tafsiran ini. PAS boleh mendakwa dia jemaah Islam, tapi dia bukan satu-satunya jemaah Islam yang disebut dalam hadis. Tidak. Dia hanya satu kelompok kecil daripada orang Islam. Salah faham inilah yang dibawa berterusan dalam PAS. Hingga kan bila ada orang keluar daripada PAS, dia anggap keluar jemaah Islam. Ada seorang sahabat saya, lepas saya keluar PAS, dia duduk sebelah saya, ada satu majlis kenduri lah. Kenduri itu dijemput Datuk Razif bersama. Datuk Razif yang jemput, dia datang hadir sebab dia kerajaan datang, mewakili wakil rakyat lah. Dia kata kat saya, entah keluar jemaah Syekh. Sahabat Nabi tak keluar jemaah. Saya terkedu. Saya nak betulkan salah faham dia ni, ramai yang hadir ni. Tak. Bukan waktu ni kita nak makan, tak nak berdebat lah. Saya kata kat dia, entah salah faham tu. Nanti saya akan terangkan. Mana fahaman dia bahawa sahabat tak keluar jemaah. Jemaah mana tu? Maksud keluar jemaah mana kafir Sebab makna jamaah atau muslimin, semua orang Islam yang bersyahadah, siapa yang meninggalkan umat Islam ini, yang bersyahadah ini, dia keluar lari, inilah orang yang murtad. Dalam hadis Nabi sebut, antara 3 orang yang halal darahnya ialah at-tariku lidinihi, orang yang tinggal agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang berpisah dengan jamaah. Dia mana? Jemaah orang Islam. Dia murtad, dia tinggalkan orang Islam, duduk tempat lain. Ini yang ulama bincang, adakah dia boleh dihukum bunuh bila keadaan dia dibahas oleh para alim ulama berdasarkan hadis ini. Ini salah faham terhadap makna jamaah. Jadi bila datang daripada salah faham tadi, maka ahli-ahli yang ialah mereka pengajian tidak banyak, mereka hanya mendengar daripada ustaz daripada ustaz atas lagi, itu dibawa hingga akhirnya dengan kefahaman itulah dia melihat orang Islam lain di luar jemaah dia, atau lebih khusus luar jemaah PAS sebagai tak Islam. Ataupun bahasa dengan sikit, tidak Islami, dia kata. Tidak Islami. Bagi saya ini kena rungkai. Dan saya bersyukur bila Tuhan bagi ruang dan peluang untuk saya. Dengan sebab tertentu, saya meninggalkan PAS untuk melihat keadaan yang lagi besar lagi, dan saya ada tanggungjawab untuk betulkan salah faham PAS ini. Sebab tu saya, kalau tengok saya punya Facebook, saya tidak berhenti menulis tajuk ini. Walaupun ramai kawan-kawan dan PAS mengkritik, dulu entah dalam PAS tak cakap tajuk ni. Bila saya tak cakap tajuk ni? Tanya balik kawan saya kat Jordan macam mana saya cakap. Dalam usul tersebut, saya betulkan kefahaman ini. Tapi tak cakap, saya terbuka lah, dan kita nampak disiplin. Cuba betulkan kefahaman. Dan saya nampak kesannya bila saya keluar daripada PAS. Bila keluar PAS pun nampak, oh inilah kesan. Bila tak betulkan daripada awal secara terbuka, ini kesan dia. Salah faham ahli hingga dia pandang pihak berbeza sebagai tidak Islami atau kurang Islami. Maka kalau tak Islami atau kurang Islami, buatlah apa benda sekalipun, dia anggap sebagai habaan mansura. Tuhan tak terima lah. Tuhan tak dia anggap habaan mansura yang bertebaran. Tuhan tak terima seolah begitu. Walaupun tak sebut direct, tapi itu kefahaman dia. Jadi sebenarnya apa yang berlaku tadi kerana salah faham kepada satu fakta. Inilah kalau kita bincang dari sudut JISB sebagai contoh. Di mana kesilapan JISB? Bukan pada pakaiannya. Di mana kesilapan PAS? Bukan pada pakaiannya. Di mana kesilapan JISB? Pada akidah pemikirannya. Di mana kesilapan PAS? Pada pemikirannya, pada praktiknya. Isu-isu contoh saya ambil lah, bila kita bincang tentang menentang kerajaan menggunakan senjata. Bila kita bincang fiqh Islam berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar dalam sebuah negara Islam, haram mengangkat senjata menentang kerajaan walaupun dia zalim. Kerajaan Islam maksudnya, walaupun dia zalim. Mana apa? Dia kena sabar. Sabar wa in darabu zahra. Dalam hadis kata, walaupun mereka pukul belakang kamu, kenapa tak dibenarkan angkat senjata? Yang disuruh ialah menegur dengan perkataan lantang macam mana sekalipun, hingga dia dibunuh tak apa, tapi jangan angkat senjata. Kenapa? Kerana angkat senjata menyebabkan berlaku perang, berlaku pertumpahan darah, dan Islam nak menjaga pertumpahan darah. Kenapa Imam Nawawi
tak setuju dengan pemerintah zaman dia, dia tak ajak orang untuk lawan dengan senjata. Kenapa Al-Is Ibn Abdul Salam, kenapa Imam Ibn Taymiyah dan ramai lagi para tokoh ulama yang dipenjarakan, termasuk Imam Ahmad yang dipenjarakan kerana berbeza dengan kerajaan dalam isu khalqul Quran, dipenjarakan. Dia tidak mengajak rakyat, walaupun dia boleh fatwakan, dia tokoh ulama besar, dia seorang perinti kepada mazhab, dia tidak fatwakan untuk menentang kerajaan pada ketika itu, kerajaan Islam. Dia pun jawab, dia kata, tapi Malaysia bukan negara Islam. Itu poin dia. Malaysia bukan negara Islam, jadi mewajarkan untuk bangkit bersenjata. Contohnya lah, hingga berlakulah peristiwa Mali sebagai contoh. Mali ni orang tak nak bincang, tapi kita kena bincang sebagai satu manifestasi tak ada salah faham konsep jihad dalam Islam. Jadi ini contoh-contoh benda-benda yang kita kena betulkan, pemikiran kena betulkan. Hingga akhir lahirlah seperti berlaku di Sauk. Sauk ni ramai terbaik orang PAS. Bukan kerana pahajar dia begitu, tapi dia menerima tarbiyah itu, dan akhirnya dia halakan ke tempat yang dia nak. Jadi kita tak nak benda itu berlaku. PAS sebut kita hanya muwajahah silmiyah, maknanya bertemu kerajaan secara damai. Itu kata-kata, praktiknya berbeza. Dengan cara bicara yang menuduh pihak sebelah sana sebagai, kalau tak kata kafir pun, munafik dia kata. Tak munafik pun, fasik dia kata. Itu mencipta suatu keadaan yang tegang hingga berlakulah pula memulau. Ini secara hitam kita lah di Terengganu terutamanya. Bukan di tempat lain. Di kampung saya sendiri, di seberang Takir, ini berlaku. Jadi benda ni yang kita kena bongkai. Dan bagi saya ini bukan benda kecil. Sebab tu saya bercakap tak berhenti. Sebab ini benda yang kita kena betulkan. Tanpa kita menafikan kebaikan-kebaikan yang dibuat. Sama lah macam kita bercakap tentang UMNO, apa yang UMNO telah berjaya buat. Mereka angkat benda-benda yang kecil, yang kesilapan UMNO. Kita pun sama juga, kita akan cerita di mana kesilapan PAS. Yang cerita kebaikan PAS itu kerja orang PAS untuk jual kebaikan dia. Kerja kita betulkan mana yang silap dia. Dan satu elemen penting dalam kita menegakkan agama Tuhan ni ialah tentang pentingnya peranan akhlak dan adab. Ya. Tetapi dalam kita berpolitik hari ini, especially di antara parti-parti politik, perkara ni walaupun mereka mengaku kamilah yang paling Islam, kalau nak masuk syurga bersamalah dengan kami, selain daripada kami adalah musuh Allah, dan ini dihujahkan dengan begitu tegas, dengan begitu keras, dan akhirnya seperti mana yang kita tengok natijahnya macam di sidang parlimen yang lepas, sampai kunut nazilah itu dibacakan hanya disebabkan seorang ahli parlimen digantung, tetapi mereka membaca kunut nazilah itu untuk menyerang sesama Islam, dan ini ditengok dan diikuti oleh rakyat seluruh negara dan membentuk satu persepsi. Ada yang kata inilah tindakan yang tepat, ada ramai lagi yang di luar sana apa dah berlaku. Komen Ustaz. Dia isunya ialah apa Islam yang diperjuangkan. Yang diperjuangkan Islam politik. Islam nak boleh kerajaan, Islam nak boleh negara. Yang diperjuangkan satu juzuk daripada syariat Islam namanya hudud yang diperjuangkan. Yang tidak diperjuangkan akhlak tadi. Islam ni 3. Kita baca hadis 40 yang kisah Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam dengan menyamar sebagai manusia, tanya 3 soalan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ihsan berakhlak. Jadi Islam 3, ada akidah, ada syiar, ada akhlak. Jadi kalau kita gagal pada akhlak, pada Islam apakah yang kamu panggil, yang kamu seru? Kalau kita seru pada Islam, kita kata kita pejuang Islam, dan kita menyeru umat untuk beramal dengan Islam, mesti beramal dengan Islam pada akidahnya, Islam pada syariatnya, Islam pada akhlaknya. Kalau akhlaknya fail, kamu nak suruh apa? Ini yang saya tegur banyak. Kalau kita baca hadis Nabi, sahabat tanya Nabi tentang lidah. Dia kata, wahal yukabbun nasu ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah penyebab manusia masuk ke neraka lidah mereka? Itu akhlak tu. Lidah memaki orang. Jadi kalau berceramah maki orang, ceramah sindir orang, ceramah cela orang, apa Islam yang kita bawa? Dia perkara yang haram. Dalam PAS Tugu Haji Hadi dia buat satu buku tafsir pada surah Al-Hujurat.
Surah Hujurat surah berkata akhlak. Tidak boleh sangka buruk. Wala talmizu anfusakum, jangan cela diri kamu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu melontar gelaran yang buruk. Itu semua dibincang dalam surah Al-Hujurat. Dan buku itu menjadi rujukan dalam usrah, menjadi silibus usrah. Berarti memang dibincang dalam usrah pas lah. Tapi kenapa pada amalan tidak berlaku? Bahkan Tuan jadi juga terlajak membuat tuduhan dalam bentuk alqab, tuduhan atau gelaran yang buruk. Dia juga terlajak. Maknanya kalau itu yang dibuat, Islam apa yang kita bawa sebenarnya? Ini bukan benda kecil, ini benda besar. Sebab itulah dalam PAS dulu ketika saya bersama dalam dipanggil strategi PAS pusat. Saya dulu pegang unit strategi PAS pusat. Kita berjaya keluarkan satu dasar untuk rujukan semua ahli yang dipanggil sebagai BPMS, Budaya Politik Matang Sejahtera. Yang ni kita perkenalkan bila kita mula berunding dengan UMNO. Ini sejarah ni kena orang PAS kena tahu ni. Berunding dengan UMNO bukan selepas UMNO jatuh 2018. Tidak. Berunding dengan UMNO awal lagi. Seawal 2000, selepas Pak Lah menjadi Perdana Menteri lagi, sekitar 2005 dia jadi PM, 2002 dia menang besar 2004. Selepas itu mula dirundingkan. Kemudian 2008 terhalang sekejap. Kemudian masih lagi ada hubungan untuk merundingkan hubungan PAS dengan UMNO. Oleh kerana kita nak meninggalkan versi lama politik, berperang yang begitu dahsyat, mengata, mencela, maki, hamu dan sebagainya. Pada itu kita mahu berunding antara PAS dengan UMNO ni. Maka 2015 kita perkenalkan, 2016 kita berjaya umumkan ataupun isytiharkan budaya politik matang sejahtera yang mengajak ahli jangan maki hamun ketika ceramah. Bila masuk dalam masyarakat PAS pusat, kita bentang ada seorang pimpinan PAS daripada Terengganu, daripada Besut. Dia kata apa? Dia kata kita ni ceramah ni maki semua UMNO. Kalau macam tak boleh maki, tak sedap ceramah, dia kata. Jadi saya boleh jawab, tak sedap ceramah, dia kata. Saya kata sedap-sedap ni nafsu, saya kata. Kita nak ikut nafsu kan nak ikut Quran. Kalau nak ikut Quran kena pegang yang ni. Budaya politik matang sejahtera. Maka bila kita berjaya jadikan dasar dalam parti, dibentang dalam IJK PAS pusat, diendorse oleh syura, kemudian dimasuk dalam muktamar, maka ahli-ahli mula mengikut kaedah itu. Hingga akhirnya bila UMNO jatuh, dengan mudah untuk kita berunding membentuk mufakat nasional. Sebab apa? Sebab kita telah bina awal. Tetapi apa yang berlaku? Bila mana UMNO dan PAS putus hubungan, bila Tengku Jadi buat keputusan untuk UMNO sendiri, PAS sendiri, dan boleh mulakan tindakan awal selepas putus tadi yang diumum dalam ketika berkuliah di Semerak pada hari Jumaat. Ketika itu dia mula menyerang UMNO. Bila Tengku Jadi serang UMNO, dia Presiden PAS dan dia Tok Guru pula. Anak-anak buah ni ibarat kalau dulu kaki maki dulu, ada kata dapat lesen besar ni, kan? Jadi hak lama duk simpan geram ni, bila dibuka lesen, dia tembak balik. Itu yang berlaku kemudian. Hubungan PAS dengan UMNO tegang balik. Tegang yang sangat dahsyat ketika PRU bersama ketika PRN. Akhir ni baru dah reda sikit nampak. Selepas kita tegur reda. Kita nak mengajak semua sampai masa untuk kita berbeza. Itu realiti politik berbeza. Tetapi kita hiasi politik dengan akhlak kita. Jangan maki orang, jangan hamun orang, jangan sindir orang, jangan cela orang, jangan sangka buruk, jangan tuduh-tuduh yang buruk. Kerana itu yang Islam ajar. Jadi poin saya pada PAS ialah, kalau kamu perjuangan Islam, ke mana kamu nak ajar orang tentang akhlak Islam? Apa inti dakwah kamu? Tu kalau bincang berakhlak. Belum kita bincang tentang syariat lagi ni. Kita tak masuk lagi tentang syariat ni. Yang PAS memfokuskan pada isu hudud saja. Itu panjang lagi kalau kita bincang. Tapi kalau berakhlak tadi, bagi saya PAS fail lah dalam mengajak orang ke arah Islam yang penuh akhlak. Itu PAS fail.
Kenapa fail? Kerana pimpinan utama menunjukkan contoh yang buruk kepada warga politik dan rakyat dalam media sosial terutamanya. Baik Ustaz, kalau kita tengok inisiatif yang dibuat oleh Kerajaan Madani hari ini yang cuba diberi pelbagai label dan tanggapan yang buruk-buruk, kononnya ini kerajaan liberal, kerajaan pluralisme yang bercambah dan berkembang biak. Apa sebenarnya yang mahu dibawa oleh PAS? Walaupun ketika mereka punya kesempatan, RUU 355 itu pun tak diberi perhatian. Dan dalam keadaan sekarang dengan banyaknya inisiatif yang kita buat, pendidikannya, ekonominya, TVET-nya, semuanya berpaksikan kepada Al-Quran, tetapi itu tidak dilihat mencukupi. Malah mereka mengapi-ngapikan perkara lain, mengambil kesempatan atas isu-isu yang lain. Apa agaknya yang mereka mahu? Saya punya penelitian satu saja. Hanya kerana mereka pembangkang dan kita kerajaan. Artinya mereka mahu jadi kerajaan dan mengembalikan kita yang jadi kerajaan menjadi pembangkang. Maka untuk menjadi pembangkang dan pembangkang yang mahu jadi kerajaan, dia kena kritiklah kerajaan. Maka Madani diberi konotasi Madanon. Ini cara mereka diskredit supaya orang tak bincang bab Madani. Madani jadi Madanon. Sedangkan Madani itu adalah nisbah kepada Al-Madinah. Al-Madinah itu merujuk kepada Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keenam prinsip Madani yang disenaraikan dalam buku Malaysia Madani itulah prinsip pengurusan negara Nabi yang namanya Al-Madinah. Kemampanan, kesejahteraan, ihsan, integriti, itulah intipati Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka nak diskredit Madanon supaya orang tak bercakap ke mana kita nak pergi. Kalau kita pergi tentang Madani adalah tema yang kita guna untuk menggambarkan bahawa negara ini mengikut acuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan sebuah negara, sebuah kerajaan dari sudut akidahnya, syariatnya, akhlaknya yang kita tekankan ada integriti, perkara yang besar dalam Islam, tekankan ihsan dalam Islam. Ini yang kita bawa. Dan kita bukan hanya bercakap hanya dengan kata-kata, tapi dengan perlakuan. Contoh mudah kita kata, mungkin ada orang dia pelakir, dia kata alah bajet tentang Islam apa sangat ada, semua orang boleh buat bajet. Betul, semua orang boleh buat bajet, tapi kita buat bajet terbaik tentang Islam. Daripada dulu 1.5 bilion untuk peruntukan Islam Musi Jakim naik pada 1.9 dan terkini naik 2.1 bilion. 2 bilion, naik lagi 100 juta. Arti setiap tahun kita meningkat dengan peruntukan yang besar untuk kita perkasakan Islam, peruntukan untuk yang baru diberikan kepada guru kafar. Kita nak offer 1,000 orang lagi boleh terlibat sebagai guru kafar yang dibayar gaji oleh kerajaan. Ini bukan perkara kecil. Ini perkara besar. Boleh bincang tentang tahfiz TVET yang kita buat, kemudian pemerkasaan tadika tahfiz yang kita buat. Banyak yang kita buat. Semua ni kerana komitmen. Kita bukan buat kerana politik, kerana itu adalah keyakinan kita. Contoh saya ambil, kenapa Datuk Seri Zahid terlalu bersungguh dalam melibatkan tahfiz. Mungkin orang PAS yang tak kenal dia kata, alah itu semua tempelan saja, bukan diminat pun tahfiz tu. Berlaku tahfiz, dia datanglah program tahfiz pakai jubah. Dia lupa Datuk Zahid ni ada 2 sekolah tahfiz dia punya dengan pembiayaan diri sendiri. Satu di kampung isteri dia di Melaka, satu di kampung dia di Bagan Datuk. Sebelum dia menjadi TPM pada hari ini dan sebelum dia TPM yang dulu. Artinya tahfiz dekat dengan diri dia. Dan dia ada tahfiz dia sendiri di rumah dia tu, di tempat dia di country high tu. Yang dia solat semua bersama anak-anak tahfiz tiap-tiap hari kalau dia tidak uzur. Artinya ini bukan benda tempelan, bukan benda yang dibuat-buat, benda yang dia minat, yang dia suka kerana perjuangan. Hingga akhirnya dirundingkan kita buat program Himpunan Hufaz 24K, merujuk pada tahun ini 24K. Tahun lepas kita 23K. Dan sebelumnya lagi ketika belum menjadi TPM telah dibuat program yang sama. Ini kesinambungan. Artinya ini bukan perkara yang buat kerana tempelan, kerana jiwa, kemahuan, keinginan
niat dan hasrat. Ini yang diperjuangkan. Itu kalau kita ambil bab tahfiz, belum bincang bab halal lagi. Belum bincang tentang Quran lagi. Datuk Zahid sekarang ni ialah kita ahli UMNO, kita akan jual presiden kita kan. Datuk Zahid keluarkan bajet peribadi dia untuk order 1000 unit Al-Quran versi ataupun mushaf Quran versi Al-Aqsa. Kalau kita Malaysia ada versi Malaysia, ni yang daripada Al-Aqsa untuk diagihkan secara percuma seluruh negara. 1000 unit yang dijadikan wakaf. Kemudian pelibatan beliau dengan Yayasan Restu untuk buat satu mushaf Quran versi Malaysia. Bukan benda tempel. Dengan dana peribadi dia. Bukan dana daripada kerajaan. Dana peribadi dia sendiri. Ini benda yang mungkin ahli UMNO pun tak tahu. Apatah lagi orang PAS. Saya nak bercerita bahawa perjuangan Islam bukan milik seseorang. Dia milik bersama orang Islam. Setiap Muslim dia kena perjuangkan Islam pada sudut-sudut yang dia boleh perjuangkan. Kamu sebagai Islam, pada sudut kamu sila perjuangkan. Kamu sebagai pembangkang, perjuangkan Islam mesti pembangkangan kamu. Kami jadi kerajaan, membina Islam pada konsep manusia kerajaan kami. Jadi ini kami bersama kita. Jadi jangan kita pergi pada menuduh. Ini tak Islami, ini tempelan saja, ini hanya berlindung di sebalik ada udang di sebalik batu. Kita diajar oleh Islam, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla saraid. Kita hukum berdasarkan zahir dan Allah menguruskan perkara yang tersembunyi. Itu kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang disokong oleh banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kita kena bawa. Baik, kita para netizen sekalian, kita harap continue untuk sharekan program ni mudah-mudahan menjadi lahan amal kepada kita. Kita nak berdakwah mungkin kita tak ada keupayaan dan ilmu, tetapi dengan menekan hanya butang share tu, kita pun dah dapat pahala yang banyak daripada majlis ilmu kita pada malam ini. Baik, Datuk, kalau kita tengok kerajaan hari ini cuba sedaya upaya bukan saja menjaga 5 maqasid tadi, itu kepentingan 5 maqasid tadi, tetapi salah satu maqasid yang diberi penekanan itu ialah tentang muamalah, tentang harta, tentang ekonomi. Jadi ini memandangkan kita berada di musim bajet ni. Mungkin kita minta menarik. Ulas sikit. Saya suka ulayan ni. Malaysia diiktiraf peringkat dunia sebagai antara peneraju kepada muamalah semasa Islam dalam bidang perbankan khususnya. Perbankan, satu, bidang insurans Islam namanya Takaful, 2, dan satu lagi bidang gadaian Islam, 3, dan yang keempat bidang modal Islam, pemodalan Islam ataupun modal untuk modal Islam dipanggil modal Islam. Ini 4 benda yang kita menerajui dia. Bukan baru. Hingga lahir ramai tokoh-tokoh yang mendalami bidang ini, yang membuat pengajian PhD mereka ima di Jordan, ima di negara barat, hanya untuk fokus kepada kemahiran ini. Kalau kita lihat contoh-contoh timbalan Menteri Agama kita, dia pakar di bidang muamalah ini, bidang kontrak terutamanya. Dr. Ashraf Wajidi antara tokoh dan pakar di bidang muamalah semasa perbankan sebelum beliau terlibat aktif dengan politik. Itu kepakaran dia. Artinya Malaysia telah lama menerajui perkara ini. Terkini pula, apa yang terkini? Yang terkini ini diucapan disebut oleh PM. Saya hadir ketika beliau berucap setahun yang lalu. Iaitu sampai masa untuk kita bergerak selangkah lagi. Kalau selama ini dari sudut kontrak, kita lari daripada kontrak riba dengan kita mencipta dan kita create banyak kontrak-kontrak baru yang dekat dengan Islam atau berasaskan kontrak Islam, dengan kita perkenalkan murabahah lah, baik bisa mengaji macam lagi lah. Itu kalau kita bincang bab muamalat, untuk kita menghalalkan kontrak-kontrak pembiayaan untuk orang beli kereta, orang beli rumah, orang buat pinjaman peribadi, untuk orang buat kad kredit, untuk orang pinjaman perniagaan, pembiayaan perniagaan. Itu satu tahap. Tetapi masalah kita dalam kontrak ini ialah masih belum boleh lari sepenuhnya daripada konvensional pada rupa dan kesan dia. Rupanya masih ada, tapi kontraknya berbeza, kesannya masih ada. Maka apa yang PM sebut? Dan ini benda yang saya sendiri
banyak dilontarkan juga. Dan kebetulan sama fikir pula dengan PM. Bila PM sebut perkara ni, PM kata kita kena pergi satu langkah lagi melihat ruh Islam daripada muamalat. Macam mana? Dengan kita pergi antara konsep musyarakah. Dia dalam konsep Islam, contohnya pembiayaan Islam. Hari ini pembiayaan kita sebelah pihak. Bank sediakan pembiayaan untuk kita untuk berniaga. Dia hanya berkongsi untung kita. Dia takkan berkongsi rugi kita. Konsep Islam yang sebenar ialah musyarakah pada untung dan rugi. Profit and loss sharing, bukannya profit sharing. Ini lontaran idea. Maka PM dalam bajet terkini, dia sediakan bajet, saya lupa 40 juta ke 100 juta, untuk membuat kajian baru untuk explore perkara ni. Berarti kita mau bergerak selangkah. Bukan hanya pada kontrak saja, tak sama dengan kontrak konvensional, tapi pada ruhnya lagi. Kita nak ke depan. Berarti kita mau selangkah ke depan. Ini usaha yang besar sebenarnya. Yang ni tak boleh dibuat oleh pembangkang. Kalau saya masih lagi bersama dengan PAS, saya tidak boleh menyumbang untuk perkara ini kerana saya orang PAS, pembangkang. Tapi bersama kerajaan saya boleh bantu untuk usaha ini sebab saya orang kerajaan. Itu beza antara politik kerajaan dan politik pembangkang. Pembangkang limitationnya ada untuk bawa Islam. Kerajaan unlimited. Dia ada kemampuan dia. Dia ada pegawai kerajaan yang boleh melaksanakan apa yang kita mahu. Kita ada sources dari sudut kewangan dia. Kita ada sources dari sudut hubungan antarabangsanya. Banyak yang kita boleh buat menjadi kerajaan. Itu nikmat berkerajaan. Saya sebab pernah rasa jadi kerajaan, jadi menteri sekejap. Saya tengok apa yang saya boleh buat ketika jadi menteri sekejap, walaupun sekejap. Terlalu banyak yang saya boleh buat. Berbanding saya jadi pembangkang dulu, jadi ahli parlimen selama tempoh lebih kurang 7 tahun. Tak banyak yang saya boleh buat sebagai ahli parlimen. Hanya boleh bercakap. Kritik. Berdasarkan kefahaman kita tentang Islam. Tapi pada pelaksanaan saya tak boleh buat apa. Hanya boleh buat pandangan. Jumpalah Menteri A, Menteri B, Menteri C, berikan pandangan cadangan. Tapi tak boleh buat apa. Jadi kerajaan sekejap, banyak yang saya boleh buat untuk rakyat. Dengan jawatan yang ada. Maka bagi saya, kena menjadi kerajaan lah. Dan saya ni bersama kerajaan, Alhamdulillah. Dan PAS patut jadi kerajaan, bersamalah dengan kerajaan. Perpaduan, kena PAS tinggalkan kerajaan, tak nak terlibatkan kerajaan, bahkan jadi pembangkang. Untuk apa jadi pembangkang? Kalau nak laksanakan Islam, jadi kerajaan. Masuk kerajaan. Bersama dengan PM hari ini, kita bina kerajaan bersama. Dan kita bina Islam bersama. Jadi, ini contoh apa yang kita boleh buat. Jadi, saya sangat mengalu-alukan bila saya dengar ucapan PM ketika bertambah, saya kata, Masya Allah. Apa yang boleh ucap tahun lepas, hari ini dimasuk bajet. Jadi mungkin lagi setahun, 2 kita akan dapat hasil dia. Kerana ada peruntukan disediakan. Para pengkaji ready. Mereka berada di universiti. Mereka ada di institut apa yang di bawah ISRA, yang di bawah bank negara untuk uruskan untuk explore lagi tentang hukum hakam muamalah Islam ini. Ini perjuangan. Bukan hanya dari sudut bincang bab undang-undang saja, bincang bab muamalah semasa ni yang doktor sebut tadi. Muamalah semasa menyelamatkan umat daripada riba. Ini kerja besar. Yang terlibat dengan duit, benda, kontrak ni ramai orang Islam. Kita nak selamatkan mereka bukan hanya pada kontrak saja, nak selamatkan mereka dengan ruh Islam yang benar dalam kita bermuamalah Islam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat menarik. Ini pun maklumat yang baru bagi saya dan saya yakin mungkin maklumat yang baru bagi netizen semua. Nanti esok kita bacalah dokumen ucapan Yang Berhormat PMX dan nanti butiran-butirannya akan diturunkan di Dewan Rakyat. Kerana tak banyak negara yang boleh memberi yang sanggup untuk mengambil cabaran nak mengurus risiko ni. Ini sebahagian daripada proses mengurus risiko. Nak mengurus risiko untuk berkongsi profit dia, keuntungan. Tetapi untuk memberi keadilan, mestilah ada elemen kalau rugi dan kita kongsi kerugian bersama. Yang ini yang ada di dalam Islam yang saya rasa konsepnya indah. Indah dan kita tak menekan seperti kita sistem kapitalis. Kita ucap terima kasih kepada Yang Berhormat PMX kerana dapat memberi grant untuk kajian dilakukan dan tengok pelaksanaan dia macam mana kerana nak melaksanakan ni pun kita perlukan satu
kumpulan yang faham dan boleh melaksanakan. Jadi mudah-mudahan apa yang Malaysia ni buat, walaupun kita tak kata kita negara Islam, tetapi kita menjadi contoh kepada perbankan Islam, sistem kewangan Islam, dan ini satu lagi satu tanda aras di mana kita membuat eksplorasi bagaimana nak berkongsi risiko. Ini satu perkara. Ramai kawan-kawan kita yang duduk dalam sektor risk management ni, dan saya rasa mungkin mereka pun happy dapat perkara baru untuk mereka study. Baik, Datuk, kita nak cerita sikit pasal keadilan sosial. Hari ni kalau kita tengok, bila kita cakap pasal social justice, seolah-olah digambarkan orang Melayu tertindas, kita ni menjadi mangsa kepada kaum lain. Jadi perkara-perkara ini sentiasa diomok-omokkan sehingga mencetuskan isu 3R yang sangat seronok mereka main setiap kali pilihan raya. Jadi keadilan sosial atau social justice ini satu perkara yang perlu kita tekankan supaya rakyat faham tidak ada orang yang menjadi mangsa ketidakadilan di mana-mana juga. Saya tahu. Ya, pertama kita kena lihat kerangka negara kita dululah. Dia realiti orang yang berhijrah ini atau kita punya pendatang ini adalah orang-orang yang mempunyai impian yang besar. Hanya orang yang ada impian besar dia boleh hijrah ke negara lain. Dan itu yang berlaku pada sebahagian rakyat yang ini menjadi rakyat Malaysia. Datuk nenek moyang mereka dahulu impiannya besar. Bila impiannya besar, mereka bersungguh-sungguh bekerja hingga akhirnya mendatangkan income. Kita lihat hari ini Bangla. Bangla hanya datang jual kapet. Dekat awal jalan kaki saja. Tapi dia orang yang ada impian. Kemudian berbasikal. Kemudian bermotosikal. Kemudian berkereta. Akhirnya mereka ada gudang. Kita orang Melayu duduk di kampung sendiri. Orang Melayu ni dia ada pelbagai peringkat. Ada yang marhaen, ada yang level pertengahan, ada yang level cerdik dan bijak, pelbagai peringkat. Tapi tak samalah dengan orang yang asing yang akhirnya menjadi rakyat negara kita. Jadi di situlah bermula negara kita. Bila ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, diletakkan satu benda yang membantu ke arah justice yang milik semua orang. Keadaan milik semua orang. Apa dia? Diletakkan bahawa orang Melayu ada hak istimewa mereka sendiri yang perlu dibantu. Dan hari ini kita ada contoh MARA dengan peruntukan besar. Tahun ini sekitar, tak silap di bentang tadi, 4.9 bilion untuk MARA saja. Ini angka yang besar sebenarnya bagi satu agensi, bukannya kementerian. Dia agensi. Daripada peruntukan di bawah KKD semua sekali 11 point something bilion untuk KKD, tapi untuk MARA 4 bilion asing. Kenapa MARA? Kerana ini institusi orang Melayu yang bina pendidikan dengan MRSM-nya, GIAK MARA-nya, dengan apa namanya UNIKL-nya, dan institusi ekonomi orang Melayu dengan pelbagai sistem bantuan dari segi ekonomi untuk para usaha bangkit, peniaga, hingga akhir mereka menjadi contoh pada orang lain. Ini yang kerajaan buat untuk mereka bangkit. China yang terkenal dengan alam perniagaan dia, mereka telah ada kekuatan mereka sendiri. Jadi kerajaan membantu mana yang lemah tanpa menafikan hak mereka yang kaya, yang membayar cukai dan sebagainya. Inilah keadilan. Adil ni dia bukan bagi sama. Adil ni wadu'un syai' fi mahal, letak benda kena pada tempat dia. Anak kita yang universiti, kita bagi dia mungkin sebulan RM100. Anak kita sekolah menengah, mungkin kita bagi sebulan kalau RM10 saya buat RM300, kan? 300 banyak, RM300 kan, untuk budak-budak kan. Mana beza lah kita kira. Untuk universiti lain pembelanjaan dia, sehari mungkin RM20 sehari, tapi sekolah rendah mungkin RM5 sehari, tak sama. Anak kita laki-laki lain, perempuan lain, dia tak sama. Jadi kita beri tak sama bukan kerana kita zalim, kerana kita adil. Letak benda kena pada tempat dia. Jadi Malaysia negara yang adil. Ada hak untuk orang-orang Cina, untuk orang-orang India, ada hak untuk orang Melayu. Ya miskin sama je, baik dia Cina ke, dia India ke, orang Melayu ke, dia akan dapat daripada Jabatan Kebajikan. Dia boleh mohon untuk buat rumah, dia ada bantuan kalau dia kena banjir, contohlah. Maknanya miskin sama. Tapi untuk bangkit dari sudut pembiayaan, ada peruntukan pembiayaan untuk orang Melayu, ada pula untuk orang bukan Melayu. Bagi saya negara kita sangat adil, kena pada tempat dia. Maka tak berbangkit isu yang kita momokkan
Yang kita momokkan hari ini bukan Melayu ditindas, Islam ditindas. Saya kata Islam apa yang ditindas sebenarnya? Hari ini kita ambil contoh mudah. Orang berbahas tentang rang undang-undang mufti wilayah. Ada dua aliran yang sedang berbeza yang bertemu sekarang di media lah. Saya tak nak huraikan tentang berbeza ini. Tetapi sama ada A atau B, kedua-duanya sedang bahas satu benda yang sedang dibuat oleh kerajaan. Kalau kerajaan tak Islamik, dia tak bawa yang tu. Kerana kerajaan Islamik lah, maka rang undang-undang mufti wilayah nak dibawa ke parlimen. Kenapa? Nak memperkasakan mufti. Walaupun pada apa intipati dia ada perbahasan, tapi isunya kita nak perkasakan mufti. Kalau hari ini orang duk bahas dalam takrifan ahli sunnah wal jamaah, nak kekalkan macam tu saja agar merangkumi dua kelompok aliran, atau nak panjang sikit lagi kita khususkan pada Maturidiyah dan juga Asy'ariyah. Itu satu sudut kecil yang dibahaskan. Tapi intipati besar rang undang-undang mufti wilayah ini ialah tentang pemerkasaan institusi mufti itu sendiri dalam negara kita. Berarti kalaulah kerajaan hari ini yang diteraju oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang menterinya dulunya adalah orang yang terlibat dengan undang-undang, kalau kerajaan ini tidak Islami ataupun hanya nak menempel-nempel Islami, rakyat orang tak akan keluar. Itu bukti paling jelas. Hingga akhirnya hari ini kita lihat grup-grup pondok di Kelantan, terutama banyak pondok, menyokong penuh usaha kerajaan untuk bawa arah undang-undang yang memperkasakan mufti wilayah. Padahal itu mufti wilayah, bukan mufti Kelantan. Mufti wilayah, mufti federal. Jadi itu bukti. Isu GSB. Kalau kita tak jaga Islam dan balik pada perjuangan kita dalam parti kita, menegak, mengembang dan mempertahan, kalau kita tak perhatian dengan Islam, kita biar aja dia. GSB dengan kesesatan dia. Dia masih sesat GSB. GSB lah kesinambungan arkam. Nama je tukar. Pemikiran masih dekat di kepala mereka. Amalan masih ada. Akidahnya masih ada. Mereka masih meyakini Abu Ya akan kembali. Ini akidah yang salah. Mereka masih lagi tabarruk dengan melampau dengan apa-apa tebusan daripada Abu Ya. Mereka berpakaian cantik, itu memang keperluan dan juga kita alu-alukan pada semua orang Islam berpakaian seumpama itu. Terlibat dengan perniagaan, kita alu-alukan. Tetapi tidak boleh beri lesen kepada mereka untuk menghalalkan tindakan syariat yang salah dan akidah yang salah. Kalau kerajaan tidak prihatin pada Islam, biarlah. Tapi tidak. Islam kita jaga. Kita prihatin. Tidak mahu pertama anak-anak yang dizalimi hingga mereka berbingkan Abdullah. Habis kacau bilau nasab-nasab melibatkan anak-anak ini. Ini benda besar. Kalau dalam Islam ada hifzun nasab, salah satu antara 5 maqasid Islam, menjaga nasab. Menjaga nasab ini kita kena tekankan. Dan hari ini nasab anak-anak ini yang mak ayah mereka berkahwin, kahwin ayah kahwin 2, 3, 4, kemudian tak daftar perkahwinan, cerai pun tak daftar, anak ini kemudian dibingkan dengan Abdullah, tak didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran. Ini nasabnya ke mana? Kita nak jaga nasab ini. Itu dari sudut anak-anak. Perempuan-perempuan yang dipaksa berkahwin, nak jaga hak nasab mereka dan hak mereka sebagai perempuan. Dan manipulasi sistem pekerjaan atas nama jamaah kononnya, maka mereka diarahkan bekerja agar boleh pahala dan untuk jemaah mereka, tapi tak dibayar gaji. Di mana hak keadilan mereka dari sudut ekonomi, kewangan? Dia kata kami reda. Reda memang reda, tapi Islam ada kaedah dia. Ada reda yang syarak tak benarkan, reda seumpama itu. Itu manipulasi namanya. Jadi kalau kita tak prihatin pada Islam, kita biar je GSB tu. Tapi kita ambil tanggungjawab. Malang saya sangat pelik bila PAS pula memberi gambaran mempertahankan GSB. Kenapa? Ini isu akidah. Kalau PAS perjuangkan Islam, PAS kena bersama kerajaan menangani isu ini. Jangan memberi isyarat bahawa kita konon simpati pada mereka atau mereka berpakaian yang baik. Saya ramai kawan saya daripada Arkam dulu. Kita mengalu-alukan pakaian mereka, tapi tidak akidah mereka dan juga tidak juga syariat mereka. Jadi ini perkara besar sebenarnya. Kalau PAS perjuangkan Islam, kenapa perlu bagi isyarat pada rakyat kononnya bersama dengan JSB? Jadi bagi saya, kita sebagai kerajaan, suka tak suka, kita kena jaga Islam. Tak boleh apa-apa orang kata. Dan inilah bukti-bukti bahawa kita dalam kerajaan komit untuk mempertahankan Islam, mengembangkan Islam, menegakkan Islam. Dan itu perjuangan UMNO. Baik, tuan-tuan dan puan-puan,
macam saya selalu sebut kalau kita sembang dengan Datuk Wira Dr. Khairuddin Datuk Kiri ni, dia tak cukup sejam. Tapi jam kita menunjukkan jam 11 malam. Dan saya rasa nanti kita podcast ini akan sentiasa kita lakukan daripada masa ke semasa. Banyak perkara yang perlu kita ulas, banyak pencerahan yang kita perlu berikan. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan rakan-rakan kita dalam Majlis Ulama UMNO Malaysia. Ini satu siri untuk kita perkenalkan. Jadi jangan ingat UMNO ni parti sekular, parti lara, jenis seolah parti yang tak beragama. Agama UMNO ini ialah Islam. Itu nak sebut. Agama kepada persekutuan ialah Islam, agama kepada UMNO ialah Islam. Jadi ini kita make it clear pada malam ini. Dan kita doakan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dan diberi keberkatan rezeki, kesihatan yang baik, sehingga kita berjumpa di sesi podcast yang akan datang. Stay cool, stay tune, keep calm. Hidup ni keras, jangan kita menambahkan lagi kerasnya hidup ini. Jadi faham Islam itu, ambil Islam itu seluruhnya, fahami kesyumulan dan tasawur Islam itu, dan insya-Allah kita akan kembali bersiaran di sesi yang akan datang. Ucap terima kasih kepada Datuk Wira Dr. Khairuddin. Terima kasih kepada netizen yang mengikuti dengan sabar ulasan kita yang panjang lebar. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dan memberi pencerahan tentang polemik yang sering berlaku yang mengelirukan umat Islam di negara kita Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam.